Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Khalil Soekarno. Saya pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis. Saya mengikuti program Diploma Perkhidmatan Makanan Aman Halal dan nama matrik saya ialah 18 DHF 17F2017. Dan saya menjalani latihan industri pada sesi Jun 2020 di Nazita Patisari dan pensyarah penilaian saya ialah Puan Ida Rahayu binti Muhammad Romli. Dan kita akan ke slide seterusnya. Latar belakang organisasi. Berikut di slide ialah logo terbaru Naz Pastry Enterprise ataupun sekarang dikenali sebagai Nazita Patisserie. Nama asal bagi Naz Pastry Enterprise ialah Naz Pastry Enterprise, iaitu nama daripada mula dijalankan, dan sekarang penjenaan baru iaitu Nazita Patisserie. Naz Pastry Enterprise ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Puan Nazita binti Lok Ismail, diploma latihan chef di ITM pada tahun 1995. Beliau memulakan perniagaan daripada rumah sahaja dan sebelum membuka kedai di Manjung untuk beberapa tahun, dan akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berpindah ke Silibin dan beroperasi sehingga kini. Visi dan misi organisasi. Visi organisasi yang pertama ialah untuk mendidik pelanggan dan pekerja mengenai faedah dan kebaikan penggunaan penaik bebas bahan kimia, bahan tambahan dan sumber makanan yang halal. Visi yang kedua ialah pendekatan inovatif dalam industri terus dilakukan dari awal, iaitu start from scratch. Misi Naz Pastry. Yang pertama ialah menghasilkan roti yang segar, fresh from oven dan berkualiti segar setiap hari. Yang kedua ialah menciptakan persekitaran terbaik dan paling kreatif dalam industri, dapat menarik, mengekalkan dan memberi inspirasi kepada para staf. Dan yang terakhir ialah untuk mewujudkan tempat yang menarik dan menggembirakan agar pelanggan mampu membeli produk kami. Kita ke slide seterusnya. Carta organisasi Nazita Patisserie. Carta organisasi diketuai oleh director ataupun pemilik syarikat iaitu Puan Nazita binti Lok Ismail, dan assistant director ialah Tuan Syahrul Fitri bin Senin, iaitu suami kepada Puan Nazita sendiri, di mana di bahagian marketing ialah anak sulung kepada Puan Nazita iaitu Muhammad Afidini, dan di bahagian production manager yang selalu berada di kedai untuk menguruskan bahagian produksi ialah Nur Atikah binti Muhammad Iqbal, dan di bawah pengawasan beliau ialah ada 3 orang staf yang kekal, iaitu yang pertama ialah Syed Nazrul Fitri iaitu baker, dan yang kedua assistant baker iaitu Nurul Hanis Nazwa, dan yang ketiga ialah cake decorator iaitu Zuriana binti Muhammad Dali. Kita ke slide seterusnya. Aktiviti organisasi Nazita Patisserie. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Nazita Patisserie ialah yang utamanya roti dan juga kek. Pelbagai roti dan juga kek dibuat hampir setiap hari dan juga turut menerima tempahan daripada beberapa pelanggan yang tetap, antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Bainun, dan juga ada beberapa pejabat yang turut menempah roti dan turut menerima tempahan kek daripada orang ramai. Antara jenis-jenis roti yang paling laris di Nazita Patisserie ialah sausage Hawaiian pizza, flour pizza dan juga potato bun. Potato bun hanyalah dibuat apabila Nazita Patisserie akan membuka satu gerai di Pasar Tani, dan ketika itu potato bun banyak mendapat sambutan daripada orang yang lalu lalang. Dan kita pada kek pula. Antara kek yang ada di Nazita Patisserie ialah coklat Oreo, Black Forest dan juga kek kartun. Kek kartun ni antara yang laris di kalangan kanak-kanak lah, di mana kebanyakan yang beli ialah ibu bapa untuk anak-anak mereka yang inginkan kek
yang comel-comel gitu. Kita ke slide seterusnya. Antara selain daripada roti dan juga biskut, biskut raya dan pencuci mulut turut mendapat sambutan, turut mendapat galakan daripada para pelanggan. Biskut raya yang ada ialah kuih bangkit, coklat chip, terdapat banyak lagi iaitu tart nanas, lemon London, tiramisu, red velvet, cookies dan banyak lagi lah. Terutamanya pada musim-musim perayaan, Nazita Patisserie akan menerima pertempahan yang sangat banyak untuk biskut raya. Dan baru-baru ni pada Deepavali yang lepas, Nazita Patisserie mendapat tempahan kuih raya agak banyak sehingga mencapai jualan hampir RM2,000 pada satu masa. Dan pencuci mulut yang terkenal di Nazita Patisserie ialah cream puff, crackling dan cheese tart. Dan ada beberapa lagi yang famous iaitu waffle dan pelbagai perisa, moist cake dan chocolate ball. Okay, kita ke slide seterusnya. Waktu bekerja Nazita Patisserie ialah pada pukul 9 pagi sehingga akan tutup pada jam 9 malam. Maksudnya Nazita Patisserie beroperasi selama 12 jam pada setiap hari. Bilangan pekerja yang tetap ialah 4 orang iaitu Nurul Atikah, Zurina Dali, Atikah sebagai manager, Zurina Dali sebagai cake decorator, Syed Nazrul dan Hani Nazwa seorang sebagai baker dan seorang sebagai kitchen assistant. Kita ke slide seterusnya. Ringkasan tugasan pembuatan roti. Okay. Tim Nazita Patisserie, staf dan juga pelajar praktikal akan membuat roti hampir setiap hari, sama ada roti untuk jualan harian dan juga tempahan. Daripada awal pancuh tepung sehinggalah ke proses pembungkusan, tag tanda harga dan juga tanda luput pada setiap jenis roti. Gambar menunjukkan proses roti sebelum dibakar. Ini baru sahaja separuh daripada roti yang telah siap untuk dibakar. Dan seterusnya kita ke slide seterusnya. Pencuci kek, pembuatan kek dan pencuci mulut, maafkan saya. Kami ditugaskan untuk membuat kek span dan kek chiffon untuk asas kek, iaitu base untuk kek-kek yang lain seperti kalau kek span kami akan buat coklat Oreo, KitKat favorite dan chocolate drop. Dan untuk chiffon pula kita akan buat moist cake, Swiss roll terbahagi pada banyak, ada blueberry, mocha dan juga coklat. Dan selain daripada itu, kami turut membuat kek kartun, iaitu daripada awal proses pembuatan base asas kek sehingga ke bahagian decorating, iaitu akan pipe dan sebagainya. Kami diajar untuk memic icing yang berwarna-warni di atas kek tersebut. Itulah perkara kek yang pertama yang kami hias. Kami dapat peluang untuk decorate. Seterusnya ialah cream puff, cheese tart. Itu antara dessert yang pencuci mulut yang sangat popular. Cream puff, cheese tart, chocolate ball, caramel, waffle dan ada juga aiskrim. Dan akhir sekali yang kami lakukan ialah biskut raya, iaitu pada musim-musim tertentu sajalah, musim-musim perayaan ianya sangat laku. Ikut gambar menunjukkan cream puff yang dipipe sendiri oleh pelajar-pelajar praktikal, iaitu saya sendiri. Kita ke slide seterusnya. Ringkasan tugasan pengurusan permohonan BES dan halal.
ini adalah tugas yang paling berat yang saya terima, iaitu saya dilantik sebagai penyelia halal dalaman sepanjang menjadi latihan industri di Nazita Patisserie. Antara kerja-kerja yang perlu saya lakukan ialah menguruskan permohonan persijilan BES dan juga persijilan halal JAKIM, berurusan dengan pihak JKN, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Jabatan Kesihatan Daerah Batu Gajah, Kinta, dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kemudian saya perlu berhubung dengan pembekal barang mentah dan juga barang-barang masakan di Nazita Patisserie untuk mendapatkan salinan sijil halal untuk permohonan, untuk melengkapkan dokumen permohonan halal. Kemudian saya akan membuat pembetulan pemeriksaan dan audit apabila pihak JKN dan juga pegawai audit daripada Jabatan Kesihatan Daerah Kinta membuat pemeriksaan dan audit, akan ada kesalahan dan pembetulan itu haruslah dilakukan oleh saya dan juga kumpulan staf-staf dan rakan-rakan yang lain. Seterusnya ialah saya perlu melengkapkan dokumen untuk permohonan halal. Antara dokumen yang diperlukan ialah salinan IC, salinan pengenalan pekerja Muslim di bahagian produksi, salinan sijil halal ramuan, salinan sijil cucuk anti-typhoid, salinan sijil kendali makanan dan sebagainya lah. Yang paling susah untuk dilengkapkan ialah persalinan sijil halal daripada para pembekal, kerana ada yang pembekal yang susah nak bagi, ada yang tidak memberi kerjasama langsung, dan ada yang lambat untuk memberi kerjasama lah. Dan akhir sekali saya perlu menjaga kriteria diperlukan untuk permohonan sijil BES dan juga halal, iaitu terutamanya bahagian kebersihan dan susun atur barangan. Yang ini juga merupakan tugas yang susah jugalah, sebab kedai hari-hari buka, jadi hari-hari akan kotor dan hari-hari akan bersepah. So saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengemas, menjaga kebersihan dan susun atur barangan, tak kira dalam peti ais, di tempat penyimpanan makanan dan sebagainya. Okey, kita ke slide seterusnya. Laporan tugasan. Pada bahagian pembuatan roti, saya telah mahir dan cekap dalam pembuatan roti. Kerana antara sebab saya berkata begitu adalah saya telah menghafal resepi dough roti dalam kuantiti 3 kilo, 5 kilo dan 2 kilo. Saya juga menghafal harga dan tempoh tarikh luput, dan saya juga mahir dalam proses pembuatan roti daripada awal sehingga selesai di packing. Okey. Dan di bahagian kek pula, saya cekap membuat kek asas seperti kek sponge, chiffon dan icing untuk menghias kek. Saya dan kawan-kawan diberi peluang untuk hanya belajar menghias kek kartun, dan kek besar seperti kek biasa, kek premium, kek 1.5 kilo hanya dihias atau didekorate oleh staf yang tetap, iaitu Kak Zu. Kami tidak berpeluang menyentuh kek yang besar. Seterusnya, laporan tugasan untuk permohonan BES. Pada pemeriksaan pertama, apabila pegawai kaki tangan pegawai Jabatan Kesihatan Daerah Kinta datang untuk melakukan pemeriksaan, markah yang diperoleh ialah 78% sahaja, di mana di bawah paras lulus, iaitu paras lulus ialah 86%. Kemudian kami perlu membuat pembetulan pemeriksaan yang sangat banyak sebelum pemeriksaan kedua dijalankan pada selang 2 minggu. Setelah pembetulan pemeriksaan dilakukan dalam masa 2 minggu,
Jabatan Kesihatan Daerah Kinta datang untuk membuat pemeriksaan kedua, dan alhamdulillah Nazita Patisserie telah mendapat markah yang sangat cemerlang, iaitu 93 markah berbanding dengan pemeriksaan pertama iaitu 78 markah sahaja. Dan ianya lulus untuk pegawai daripada JKT Batu Gajah untuk datang audit untuk kali terakhir. Dan juga alhamdulillah bila pegawai tersebut datang dan membuat audit di premis kami telah lulus untuk mendapatkan sijil best. Dan pada masa sekarang ni kami sedang menunggu, Nazita Patisserie sedang menunggu sijil best dan siap daripada JKN Perak. Dan seterusnya untuk permohonan halal, antara laporan tugasan untuk permohonan halal ialah yang pertama sekali saya pergi ke bahagian pengurusan halal di Ipoh bersama dengan manager pengurus di bahagian produksi. Tujuan pergi ke bahagian pengurusan halal ialah untuk mendapatkan info cara memohon sijil halal yang betul, untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan cara yang mudah untuk permohonan persijilan halal. Kemudian setelah mendapat maklumat, setelah melakukan beberapa soal jawab, antaranya disuruh ialah melengkapkan dokumen dan mengisi borang online di laman web iHak dan juga apps eHalal untuk sebelum menghantar dokumen yang lengkap. Setelah melakukan semua, setelah mendapatkan maklumat di bahagian pengurusan halal, saya pulang ke Nurse Pastry dan mengumpul dokumen untuk permohonan selama beberapa bulan sehingga habis praktikal. Itu pun masih ada yang tidak lengkap, iaitu salinan sijil best yang diperlukan untuk dokumen permohonan halal. So agak tertangguh di sini kerana permohonan sijil best tidak dapat lagi daripada pihak JKN Perak. So itulah menyebabkan semuanya tertangguh untuk melengkapkan permohonan sijil halal. Seterusnya ialah komen dan cadangan untuk pelajar dan juga organisasi sendiri. Untuk pelajar, antara komen dan cadangan ialah pelajar perlu membuat persediaan sebelum menjalani latihan industri dari segi mental dan fizikal, serta membuat persediaan agar lebih bersemangat dan akan memberikan perkhidmatan yang cemerlang ketika menjalani latihan industri. Yang kedua ialah pelajar perlu memilih organisasi yang bersesuaian dengan bidang agar apa yang dipelajari di politeknik dapat diterapkan dan ilmu tersebut dapat ditambah ketika menjalani latihan industri. Ini dapat mengelakkan kita memilih organisasi yang salah dan kita akan membuat tugasan yang di luar pembelajaran ketika di politeknik, di luar bidang. Seterusnya ialah pelajar wajib menjalani latihan industri. Ini adalah sebab kerana latihan industri ini adalah pelengkap untuk mendapatkan diploma di peringkat politeknik, dan juga latihan industri ini ialah salah satu yang sangat bermanfaat kerana akan mendedahkan pelajar kepada suasana bekerja yang sebenar, yang memerlukan lebih disiplin, lebih cekap dan juga lebih bertanggungjawab. Untuk organisasi pula, komen dan cadangan yang pertama ialah untuk mengubah landscape dan hiasan dalam premis agar nampak lebih moden dan juga dapat menarik perhatian orang ramai untuk masuk ke dalam premis. Hiasan yang ada sekarang adalah okey, cuma kelihatan agak suram dan juga agak ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman, peralatan yang digunakan adalah peralatan yang lama. So mungkin mereka boleh mengubah hiasan dalaman dengan mengurangkan lighting dan hanya fokuskan pencahayaan kepada produk sahaja, di mana keadaan sekarang pencahayaan adalah pada seluruh kedai, di mana produk kelihatan tidak beberapa nampak
jika daripada luar. So seterusnya ialah organisasi Nazita Patisari perlulah terus mengambil pelajar untuk menjalani latihan industri di Nazita Patisari. Ini adalah kerana Nazita Patisari banyak memberi peluang dan juga ilmu serta pengalaman yang amat berguna. Seperti yang saya dapat ketika menjalani industri, antaranya ialah bukan sahaja pembuatan produk yang banyak. Bila pembuatan produk yang banyak, akan banyaklah ilmu yang dapat diperolehi serta skop kerja yang luas, bukan sahaja di bahagian produksi. Kami juga berada di bahagian pemasaran offline dan juga atas talian, juga di berhadapan dengan customer, pelanggan, dan juga pengurus. Kami juga terlibat dalam bahagian pengurusan permohonan halal, iaitu bahagian admin lah lebih kurang. Seterusnya ialah untuk memberi peluang idea pelajar digunakan oleh syarikat. Ini terjadi apabila pelajar praktikal atau pelajar yang menjalani latihan industri memberi beberapa idea untuk pengebusuaian ataupun resipi yang baharu, seperti resipi roti, resipi kek, ataupun idea untuk pemasaran, penjualan. Sebagai contoh, idea untuk membawa keluar produk dan membawa produk ke taman perumahan untuk dijual. Dan antara resipi baru yang dicadangkan ialah roti yang baru ataupun pattern yang baru, cara bentuk roti yang lebih gebu, lebih teliti. Dan ada yang idea-idea ini tidak dipandang oleh staf dan juga pengurus syarikat lah. Tetapi mereka mendengar dan juga mereka memberi respon yang baik untuk beberapa idea, seperti contoh resipi kek rose lychee, cara untuk membentuk roti untuk nampak lebih gebu. Itu antara idea yang diterima dan diguna pakai oleh staf lah. Itu sahaja rasanya komen dan cadangan untuk sama-sama menambah baik perniagaan Nazita Patisari pada masa akan datang. Kita ke slide seterusnya. Kesimpulan, latihan industri ialah perkara yang penting untuk pelajar-pelajar politeknik. Ianya adalah kerana 3 sebab, iaitu yang pertama, latihan industri ialah pelengkap penganugerahan diploma di peringkat politeknik. Tanpa menjalani latihan industri, pelajar tidak dapat mendapatkan sijil diploma dan tidak akan habis pengajian. Dan yang kedua ialah latihan industri dapat mendedahkan suasana bekerja yang sebenar. Seperti mana ketika menjalani latihan industri, kita diberi kerja yang sebetul-betulnya, kerja yang bukannya seperti di dalam kelas, dan ianya akan diguna pakai. Pengalaman yang ada akan berguna dan akan diguna pakai pada masa bekerja akan datang. Dan yang terakhir ialah latihan industri membuatkan pelajar matang dalam membuat keputusan. Untuk memperbetulkan keadaan apabila berlakunya kesilapan, dan juga membuatkan pelajar lebih profesional dalam mengendalikan perniagaan, terutamanya apabila berhadapan dengan pelanggan yang berbagai kerenah dan juga telatah. Semua ini pengalaman yang diberikan amat berguna pada masa akan datang. Kita ke slide seterusnya, itu slide yang terakhir. Tamat. Sekian daripada saya, Muhammad Arif Aiman, untuk slide pembentangan latihan industri sesi Jun 2020 kepada Madam Mel. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar pembentangan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.